Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama, terima kasihlah hadir hari ini. Bukan senang nak hadir dalam cuaca kita yang agak tak berapa cerah ni. Tambah pula banyak berita-berita kabar-kabar angin, Covid lah sebagainya kan. Jadi kita pengelejat juga datang sekolah kan. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Memang dia tak nak datang lah kan. Datang pula cerita Covid memang tak datang betul lah. Okey, baik, pelajar. Saya akan kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan format. Pelajar berikan tumpuan di depan. Format berkaitan dengan pengujian bentuk soalan kita ni. Yang saya risau ialah pelajar dia tak faham tentang format. Ini penting. Format ni kita akan gunakan dalam peperiksaan pada 2 minggu akan datang lah, iaitu peperiksaan akhir tahun. Dah sedia ke? Mana nak sedia, tak boleh belajar lagi kan? Baik, sila berikan perhatian. Pelajar yang pertama sekali kita nak faham ialah berapa tajuk kita tingkatan 4. Okey, tengok buku teks, buku surat depan-depan sekali. Kalau pelajar tengok kena faham tajuk itu, kita okey lah. Ini salam pengenalan daripada saya lah. Awak pun dah kenal saya, awak pun salam kenal juga. Saya harap berikan perhatian lah. Ada berapa tajuk kita? Tajuk kita ada 3 je pelajar. Tajuk besar kita ada 3. Tema kita ada 1, tingkatan 4. Tema pembinaan negara. Tema besar, tengok atas tu. Dekat tajuk yang 10 itu ialah SK, standard kandungan. Okey, ada berapa SK? Kalau orang tanya tingkatan 4 ada berapa SK? 10. Daripada SK, kita tengok sana tu ada SP, standard pembelajaran. Dalam satu SK, kita belajar berapa subtopik. Senang cerita, SP tu ialah perincian dia lah. Cuba tengok. Baru awak nampak. Dalam bab 1, berapa kita belajar? 4 kan? Dalam bab 2, 8. Bermaksud bab 2 tu dia agak panjang. Dan bab 3 lagi panjang, 9. Jadi kalau pelajar nak skor, nanti saya akan terangkan di sana nanti. Jadi saya harap salah satu untuk pelajar-pelajar tiwa ni, sebenarnya saya tak risau sangat. Sebab saya lebih suka pelajar, apa yang saya kongsi, pelajar boleh rujuk dan tengok pada video dalam channel saya itu. Cuma pelajar tak nak tengok je, terpulang pada awak lah. Ini tidak boleh dipaksa. Awak nak cerdik, kita bukan boleh paksa. Cerdik ni bukan setakat minum susu, cerdik. Minum air tebu, pandai. Tak ada. Cerdik ni kena belajar. Dia tak boleh paksa-paksa. Tak semestinya bapak dia lecturer, pensyarah, anak pun pensyarah. Bapa ustaz, anak imam. Tak ada. Ada juga bapa ustaz, anak kutub berhak juga. Teruk juga. Okey, baik. Ini saya harap pelajar kalau ada masa, tengok. Saya berkongsi daripada bab 3 sampai bab 10. Lebih kurang dalam 90 video kan. Bab 1 dah ada 3 bab. 3 subtopik. Okey, tengok format kita. Yang ini kita kena tahu format pelajar. Ini yang saya bagi tahu tadi. Kalau pelajar tengok, tema kita ni ada 1 saja, pembinaan negara. Yang warna hijau, warna biru, warna ungu, betul. Ungu ini kita panggil sebagai tajuk. Okey. Jadi ada berapa tajuk tentang 4? 3 tajuk. Ada berapa SK? Standard kandungan? 10. Ada berapa SP? Jenuh. Jenuh dah. Macam bab 1 SK, kalau kita kata SK 1 ada berapa SP? 4. Good. Faham. Masuk kalau orang tanya, awak tahu lah? Entah. Sebab awak 2 kali datang. Macam mana kita nak jawab? Okey, sini tengok. Dalam kita tengok SK1 ni, SK ni, standard kandungan yang pertama ni, dalam tajuk yang pertama,
Nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. Pelajar catat dekat buku awak, dekat buku teks depan. Kita ada 2 sahaja SK yang kita belajar, betul? Senang cerita, lebih mudah. SK ni bab 1 dan bab 2. Ada berapa SP? Pelajar boleh tanda di situ. Kita ada lebih kurang 12 standard pembelajaran. Baik, kalau pelajar tengok di sini, sudah tentulah kita nampak kalau 2 SK untuk pengujian kertas 1. Kertas 1 nampak? Kita ada 10 SK. 10 SK, soalan kita 40. Soalan 40 bermaksud satu SK berapa? SK kita ada 10. Soalan kita ada 40. Bermaksud satu SK berapa bentuk soalan objektif? 4. Pelajar kuasai 2 ini, dua tajuk ini, warisan negara bangsa. Tengok warisan negara bangsa SK1, betul? Nasionalisme dan nasionalisme di negara kita SK2. Pelajar catat dekat tepi. 8 soalan objektif. 8 soalan objektif dan 1 soalan struktur untuk akhir tahun wajib. 1 struktur. 1 esei wajib. Ini 1 esei lah. Sebab kita ada 3 tajuk, kan? Takkan kita nak ambil 2 pun esei sebab dia tajuk kecil saja. Jadi di sini pelajar, dalam tajuk yang pertama ada berapa objektif? Ada berapa tajuk soalan objektif? 8. Slow, kuat sangat slow. Okey. Belakang clear? Okey, good. Ada 8 objektif, 1 struktur 10 markah, 1 esei 20 markah. 30 markah untuk kertas 2 di situ. Jangan tinggal tajuk 1. Nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. Saya dah buat 3 video bimbingan. Jadi saya harap pelajar dah boleh mula explore video pada hari inilah, mulai hari ini. Okey. Untuk tajuk yang pertama ni clear, ada nak tanya? Tak ada. Okey. Next, kita pergi tajuk yang kedua. Perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Siapa yang tulisan cantik, boleh tolong saya tulis tak? Saya cakap tulis seorang. Anak cikgu Aisyah tulis. Okey, saya terbaik kau tulis. Jadi baru kawan-kawan nampak. Ambil pen marker. Ambil pen marker ni. Tajuk kita baru pelajar nampak. Awak tulis di situ. Macam mana awak nak tulis tu pulang. Tajuk kita yang pertama, nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. Susah sikit apa, kawan tak nampak belakang tu. Nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, itu tajuk yang pertama. Ringkas pun tak apa. Perang Dunia Kedua. Dunia Kedua. Baik. SK kita tengok di situ, kita ada 2. Satu ialah warisan negara bangsa. Rekan ringkaskan. Warisan negara bangsa. Kita nampak di situ. Warisan negara bangsa. Buat kau buat tu, kita ada 10 bab ni. Jauh-jauh awak tulis tu. Satu lagi, nasionalisme. Tuliskan nombor di situ. Dekat warisan tu tulis 1. 1 negara bangsa tu, nasionalisme 2. Okey, good. Saya nak bagi awak clear betul-betul. Barulah awak tak tarik saya bila saya nak masuk syurga nanti. Nanti nak masuk syurga awak tarik, kalau tak bagi tahu. Baik. SP warisan tulis 4. Okey. 4 je. Nombor 4 saja. Kita punya madam cantik tu, paling cantik sekali.
Jarang orang jumpa pada tu Untuk nasionalisme kita ada 8, betul? 8 betul? Cek balik. 8. Okey, good. Okey, terima kasih. Belum habis lagi, ada lagi. Okey, next tajuk kita yang kedua, perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Okey, jarakkan sikit. Perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Di sini kita ada berapa bab agak-agak? Ada 4 bab. 4 bab ataupun lebih mudah kita panggil 4 standard kandungan. Pelajar ni masih terpengaruh dengan kata sekolah rendah, bab. Kita tak ada bab pelajar Kita kena biasakan dengan SK, SP. Okey. Okey, apa SK kita yang pertama? Apa SK kita? Nombor 3. Konflik dunia. Konflik dunia ini termasuk sampai Jepun, betul? Konflik dunia ni sampailah Jepun. Awak dash tulis Jepun sekali jalan. Ada berapa SP di sini? Banyak ni. Cuba bilang. Ada 9 SP pelajar. Ini yang pelajar mula pengelejat marah ni. Bab inilah kita dalam PKP. Okey. Ini yang bab ataupun SK ketiga. SK 4 ialah era peralihan kuasa British. Era peralihan kuasa British. Okey. Di sini ada berapa SP? Ada berapa SP? Aku boleh bilang di situ dekat buku teks tu ada 7. Juga kita belajar agak lama juga. Untuk ini kita belajar agak lama juga. Okey. Itu senang cerita ialah bab 4, betul? 1, 2, 3, 4. 5, SK yang kelima ialah tajuk apa? Persekutuan Tanah Melayu ataupun kita mudahkan PTM 1948. Kita belajar juga bab sebelum ini Malaya Union, yang ini PTM. Ada berapa dia punya SP? 4. Jadi kenapa saya letak SP? Nanti pelajar akan nampak SP yang sikit itu kita kena kuasai sebab senang berbanding dengan SP yang banyak. Okey. Seterusnya bab 5 ataupun SK yang kelima. Apa dia? Tak ada. Saudara dah tulis dah. Ancaman komunis dan darurat. Ancaman komunis dan darurat. Ancaman komunis dan darurat ini kita belajar tak banyak SP pun sini. Ada berapa? 4 sahaja. 4 saja Okey. Okey, sekarang pelajar tengok. Kita dah habis, cuba tengok dekat whiteboard sana. Tengok dekat whiteboard, kita dah ada 2 tajuk. Baik. Kertas 1 tadi tulis. Kertas 1 tadi untuk tajuk 1, bab 1 dan 2, 8. Pilih 8 ni. Untuk 2 ini berapa? 4 darab 4. 4 darab 4. Tunggu penuh teoretik koma ni. 16. Sini kertas 1, kertas 1. Kertas 1. Bawah. Agak-agak tengah bawah lagi. Agak-agak 16. Okey. Jadi pelajar nampak dah. Kalau kita nak kuasai kertas 1, awak baru baca lebih kurang dalam 6 SK, betul? Pelajar baru dapat 24. Bermaksud ada lagi balance 16. Automatik 16 ini tajuk yang keberapa? Tajuk yang ketiga. Okey, bawah. Tajuk yang terakhir. Kemerdekaan Tanah Melayu. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Kalau kita tengok di sini, ada berapa SK?
Kalau 5 dah jadi berapa bab kita dah ni? Ada 4, 6. Lagi bagus. Kita ada 4 SK. Betul? Kita dah habis berapa SK tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 4 SK lagi. Yang kelima, apa dia? Senang bab 7 lah Usaha ke arah kemerdekaan. Ini kita belajar dalam bulan 8. Usaha ke arah kemerdekaan. Ada berapa SP? 5 SP. Pelajar tengok dekat buku teks saja. Kita buku teks ni rujukan utama. Bukan saya tak kata buku rujukan tak bagus. Banyak buku yang bagus. Tapi ini kita jadikan sumber utama. Okey. Seterusnya ialah bab SK8. Atau bab ataupun SK yang ke-8 ialah pilihan raya. Ini bab yang agak mudah yang kita belajar. Dia punya SP pun tak banyak. Ada berapa SP? 4. 4 Dan seterusnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kita belajar ujung bulan 9. Ada berapa SP? Perlembagaan sikit je. 4 ke 5? 4 sahaja. 4. Okay, kita nampak ni pelajar kena faham ni. Kelas saya beza dengan kelas lain lah. Saya nak pelajar kalau awak ni akan macam guru muda lah. Jadi mentor kepada rakan-rakan awak yang lain. Awak akan bantu. Cikgu Gani kata 10. Awak boleh detailkan SK ada berapa, SP ada berapa. Baik. Yang terakhir yang kita belajar dalam bulan 10, tajuk apa? Pemasyuran Kemerdekaan. SK yang ke-10. SK yang ke-10 ini ada 5 SP. 5 SP. Okey. Pemasyuran. Ejaan sikit-sikit tak apalah ejaan salah. Okey. Kalau kita tengok pelajar, kita nampak. Okey, di situ ada 5 SP. Okey, agak-agak berapa kita satu ni? Ada 4 tu. Sama macam atas juga. Ada berapa? 8. 4 kali 4 berapa? 16. Bila 16, kalau awak campur semua, barulah dapat berapa? Allah, beratnya matematik. Patutlah fail PT3 pun. 40. Ngam-ngam lah. Jadi kalau kertas 2 kita ada 4 struktur dan esei. Baik, gunakan pen merah di sini. Untuk sana. Okey, untuk struktur gunakan pen merah. 1 bagi tajuk 1. Tajuk 1 tu 1 je struktur. 1 saya. Agak-agak sikit. Okey, 1. Untuk perjuangan 2. 1 atau 2. Atau ni, 1 atau 2. Dan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1 atau 2. Kenapa saya kata 1 atau 2? Struktur kita nanti kita akan tengok ada 4 saja. Setiap tajuk ini akan ada 1. Bermaksud ada tajuk yang akan keluar 2. Baik, esei. Atas 1. Atas 1. 1. 1. Yang itu 2. 2. Dah bawah 2. Bawah pun 2. Okey. Bawah. Tadi. Ya. Okey, terima kasih kepada pelajar kita yang bantu. Jadi pelajar nampak. Jadi bila saya cerita, kita dah tengok depan, tengok whiteboard. Okey. Nampak? Ini tingkatan 5. Nanti tingkatan 5 ini tajuk awak Okey. Jadi pelajar, kita ada 10 bab. Ini PowerPoint. Kalau pelajar nak PowerPoint ni pun saya boleh bagilah. Kita ada 10 bab. Kita boleh belajar dengan PowerPoint. Dan
Ini soalan kita. Tengok depan, bagi jelas. Kita dah buat latihan. Saya dah tunjuk pada awak dalam bentuk PowerPoint. Saya dah bentuk awak. Dah bentuk awak pula Dah tunjuk dalam bentuk modul kejuaraan. Soalan kita daripada situ. Soalan kita ni nampak. Objektif aneka pilihan. Ini soalan objektif Ada 40 soalan. Nampak ke belakang? Nampak 40 Dan kita ada apa? Kertas 2. Sana kertas 2 rujuk. Ada 2 respon. Lepas ini saya akan terangkan respon terhad, respon terbuka. Ada 4 soalan struktur. Ingat ni kalau orang tanya struktur ni apa? Respon terhad. Ada 4. Dan esei respon terbuka. Dan pelajar tengok, ini konstruk. Kita nak soal macam mana. Jadi kita kena tahu masa berapa lama. Tengoklah. 1 jam, 2 jam 30 minit. Tak lama Beza dengan abang kakak kita dah ada kertas 3. Awak tak ada kertas 3. Jadi jangan main-main lah. Jadi kita nampak untuk kita kuasai ini, saya terangkan apa itu respon terhad. Okey. Respon terhad ni soalan apa? Soalan struktur. Okey, cuba mungkin pelajar tak berapa nampak, saya terangkanlah Jadi kalau kita tengok respon struktur kita ni, dia mungkin ada markah dia 2 2 2 4. 10 ataupun 3 3 4 atau 2 4 4. Mana-mana boleh. Nanti saya akan tunjuk contoh soalan. Ini kita panggil respon terhad. Apa itu respon terhad? Cuba pelajar tengok. Dia mesti ikut buku teks. Jangan tidur. Tak faham. Dia mesti buku teks. Soalan 1 buku teks. A buku teks, B pun mungkin buku teks. Dan pelajar kena fahamlah. Kalau soalan huruf Roman, jawapannya pendek. Kalau tak ada huruf Roman, jawablah dalam esei mungkin panjang sikit. Dan ada fakta, huraian, contoh. Nampak tu? Dia kata bezakan huruf Roman dan esei. Tengok pada stimulus. Apa tu stimulus? Bahan rangsangan. Dia soal apa? Baik, ini respon terhad. Ini contoh. Soalan E, markah 4. Okey. Kalau pelajar tengok di sini, bila kita dapat soalan, dia ada 3 ini. Cuba tengok di situ. Pertama, kita kena mengapa kegiatan persatuan penting dalam kehidupan kita. Ini bab 2, SK2. Kita nak buanglah kata tanya ni, takkan nak jawab mengapa pula intro awak. Mengapa kegiatan persatuan penting? Mengapa kegiatan persatuan penting ialah apa pula nak jawab gitu. Jadi kita nak buang. Dan yang keempat, mestilah ada penanda wacana. Dan pelajar kena tengok 5 ini. 5 ini mesti ada pada awak. Baca, menggaris, merangka, menjawab, menyemak. Baik. Kalau kita tengok, inilah jawapan kita. Kegiatan persatuan penting itu kita panggil intro. Dia dah lari sikit ini. Yang merah ni intro. Dapat mewujudkan perpaduan dan kerjasama. Yang hijau itu poin dia. Saya dah bagi tahu jangan bersemak. Bila jawab exercise jangan salah. Kita gunakan agar, di samping dan sebagainya. Ini kalau soalan struktur kebat. Jawablah dengan ayat lengkap. Tak ada huruf Roman. Okey, setakat ini clear? Okey. Next. Ini contoh soalan. Nampak? Yang ini ada huruf Roman kan? Yang ini masih ada huruf Roman. Yang bawah tak ada huruf Roman. Nampak dia jawab macam mana? Pendek saja. Tapi yang bawah ini dijawab mestilah ayat lengkap. Ini poin saja. Jawablah dengan ayat lengkap. Okey. Ini contoh, saya sekadar laju. Dan yang kedua,
respon terbuka. Ini soalan apa? Esei. Bila soalan esei pelajar ada 5 esei, jawab 3. Tengok soalan esei kita. Okey. Ini contoh soalan esei. Saya minta pelajar, kalau boleh jawapan esei kita baca, kita garis dan kita buat rangka. Ini contoh macam mana dia jawab. Cuba tengok. Ini ialah bab SK1. Dia tanya apa itu fungsi undang-undang. Nampak di sini. Kita nampak karya kreatif. Jadi pelajar boleh rujuk. Kebat ni saya rasa pelajar dah jelas dan faham yang ini kebat kita. Dia takkan berulang-ulang. Ada stimulus, situasi sebenar. Dia takkan tanya benda yang tak ada berlaku. Lepas tu konteks bukan lazim. Dia nak awak fikir. Macam tak pernah dengar lah cikgu. Memanglah, fikirlah. Dan yang terakhir ialah aras banyak. Analisis, aplikasi dan sebagainya pelajar. Baik. Jadi pada hari ini saya dah terangkan dengan ringkas berkaitan dengan bentuk soalan kita. Saya harap pelajar faham dan jelas. Next ada lebih kurang 2 minggu plus pengujian kita. Baik, tolong rujuk balik buku teks awak catat sana dulu. Catat yang ada dekat whiteboard tu ya. Okey.